Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita bersyukur sebab hari ini adalah di mana bulan Desember ya, adalah tahun terakhir di tahun 2020. Mari saudara, bulan terakhir di tahun 2020. Mari saudara kita renungkan kebaikan Tuhan selama satu tahun ini. Mungkin saudara berpikir di tahun 2020 ini adalah masa yang paling susah, masa yang paling kelam. Tapi percayalah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Dia adalah Bapa yang setia. Apapun yang kita rasakan saat ini Tuhan tahu. Dan Tuhan selalu menyertai kita saudara. Mari kita andalkan Bapa kita, andalkan Tuhan kita, sebab Dia Bapa segalanya untuk kita semua. Mari saudara, kita datang ke hadapan Tuhan, mengucapkan syukur kita di hadapan Dia, berdoa di hadapan Dia. Keluarkan segala keluh kesah saudara kepada Dia, sebab Dia Tuhan yang selalu memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, puji Dia, sembah Dia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, Abang bersamaku. Lebih dari
dalam hatinya. Katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Bapa, kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan apa yang tidak pernah itu dalam hati kami Tuhan, semuanya itu Engkau sediakan untuk kami semua Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa yang setia, Engkau adalah Bapa yang mulia. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Segala beban kami Tuhan, kami lepaskan di hadapan-Mu. Sebab tujuan kami hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Katakan, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa kami. Aman bersama-Mu Tuhan.
sumber pengharapan, Engkau sumber jawaban bagi setiap hari Tuhan, bagi setiap hari Bapa. Engkau setia, Engkau mulia, Bapa kami mengucap syukur di hadapan. Rasakan hadirat Tuhan, saudara yang di gereja maupun saudara yang di rumah. Mari kita sembah Dia, rasakan hadiratnya. Dia Bapa yang mengasihi, Dia Bapa yang tahu segala pergumulan, segala permasalahan. Mari datang ke hadapan. Bapa, Engkau setia. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau sedang menjamah setiap kami, karena Engkau tahu setiap isi hati kami Tuhan. Walaupun dengan mulut kami Tuhan, kami tidak bisa mengutarakan, tapi Engkau tahu setiap isi hati kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa, hanya itu yang bisa kami ucapkan di hadapan Engkau, karena kami percaya Engkau Bapa yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dan Engkau Bapa yang selalu menjaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi juga kami akan memuji Engkau, bersorak-sorai bagi nama Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, maupun saudara kami yang berada di rumah Tuhan, mereka bisa dengan sorak-sorai, dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan, memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita yang siap memuji Tuhan, kita siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan meriah buat Tuhan kita. Saudara siap memuji Tuhan kita? Saudara siap untuk menggerakkan badan saudara? Haleluya, dengan pujian ini kita mau katakan, Bapa, Engkau baik. Bersyukurlah di hadapan-Mu, sebab Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Mari kita datang ke baiknya. Datanglah ke baiknya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bagi bahwasanya selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bagi bahwasanya selamanya kasih setia. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bagi bahwasanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bagi bahwasanya selamanya kasih setia. Katakan bahwasanya selamanya, bahwasanya selama, bahwasanya selama, bahwasanya selamanya, selamanya kasih setia. Bersyukurlah. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Saudara merasakan sukacita di tempat ini, amin. Dan saudara yang berada di rumah pasti merasakan sukacita yang luar biasa. Saya percaya itu. Karena Tuhan kita, Dia setia. Dia senang melihat kita bersukacita di hadapan Dia. Karena Tuhan kita, Dia melindungi kita, Dia jadikan kita sebagai biji mata Dia. Dan percayalah saudara, karya Tuhan itu tidak berhenti pada saat Dia mati di kayu salib, tapi karya Tuhan itu terus menerus dalam hidup kita. Amin. Saudara percaya dan amin. Haleluya saudara. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita pejamkan mata kita sejenak. Kita rasakan, kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat bagaimana Tuhan menebus segala dosa kita di atas kayu salib. Dia menanggung segala beban kita. Karya Tuhan yang maha besar untuk kita semua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam-Mu ya Bapa. Segala pujian dari hati kami, setiap hari, setiap waktu Tuhan, tidak pernah berubah kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
hari kata pujian ini sungguh nyata. 圣洁荣美的爱，良善怜悯的心，在你里面我经历这一切，我的主。Hati dan pikiran kami masing-masing, dan khususnya hamba-Mu dan Pak Agung juga, Tuhan Kau memberkati, biar Tuhan berhikmat kemampuan daripada Tuhan.
agar senantiasa kebenaran firman-Mu disampaikan sesuai dengan kehendak yang daripada-Mu itu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk. 大家请坐。 Kita mau membuka Alkitab kita. 我们要打开我们的圣经， Yakobus pasal yang keempat. 在雅各书第4章。雅各书第4章。 Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. 雅各书第4章第13到第17节。 Kali lagi Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. 雅各书第4章第13到第17节。 Saya membacakan ayat yang ke-13, Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya membacakan ayat yang ke-14 secara bergantian dengan perikop di atas. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu membukakan diri dalam Tuhanku dan semua peperangan yang tidak salah. 17 sama-sama 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. 雅各书第4章第13节到第17节。哎，你们有话说，今天明天我们要往莫城里去，在那里住1年，做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们自当说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现今你们经已张狂夸口，凡这样夸口都是恶的。人若知道知道行善，却不去行，这就是他的罪了。阿们。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita membuat tema buat kita semua. 今天的题目 Libatkan Tuhan dalam rencanamu. 就是在我们做的事，我们要让神与我们同在。 Sekali lagi, libatkan Tuhan dalam rencanamu. 无论做什么事，我们都要让神与我们同在。 Siapa di sini yang nggak punya cita-cita? 谁在这里没有什么愿望的呢？ Yang tidak punya planning ke depan? 没有什么计划的呢？ Berarti kalau orang seperti itu dia udah apa namanya? Nggak tahu lah apa dikatakan 如 seperti itu. 果有这样的人的话，那我们就不知道要怎样说他了。 Karena manusia pasti mempunyai cita-cita. 因为某个人呢，他们都有一个理想，他们都有他们的每个愿望。 Anak SD aja kita tanya, cita-cita kamu nanti mau jadi apa? 小学的时候，我们问这个小孩子，你的愿望、你的理想是什么，他们都会回答。 Saya sering bertanya kepada anak-anak SD seperti itu, ada yang bilang mau jadi polisi, tentara, dokter, presiden, gubernur dan lain-lain. 我时常问这个小孩子，你的理想，当你长大时候你要做什么？他们就回答，要做医生啊，要做警察，还有其他等等。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semua orang pasti memiliki rencana atau
planning ke depan bagaimana hidup itu jauh lebih baik. 弟兄姐妹们，我们当然我们全部的人当然有这个理想，这个思想，我们要做什么事，我们都会有这个思想。 Agar hidup kita beruntung ke depannya, apa langkah-langkah yang harus kita 直到我们前面的路，我们知道要怎样来去行，怎样来去走。 Tetapi ingat, 但是要记得， kita hanya bisa merancang dan Tuhanlah yang menentukan. 我们人只能可以来计划，但是神是让我们决定让我们成功还是不成功。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， jika kita merancang tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti gagal. 如果我们在做这个计划的时候，我们没有让神与我们同在的话，那这个计划仍然就是失败的。 Karena orang seperti ini, dia selalu berkata dalam hatinya, 因为这样的人，他在他的心里他会这样说： saya pasti berhasil, 我一定会成功， saya pasti bisa, 我一定会， gampang lah, 这个太简单了， beres lah. 这个解决的， Semuanya dianggap sepele. 全部他就觉得这样是容易的。 Inilah sifat-sifat orang yang tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya. 这样的人就是没有让神参与在他的计划中，在他的思想中。 Dia menganggap segala sesuatu itu gampang, bisa dicapai dengan begitu mudah. 他就觉得他所做的事情，他是很简单的去做，容易的去做。 Orang yang merencanakan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan berarti orang itu merasa dirinya mampu. 这样的人，如果他计划了某些东西，然后他没有让神参与在他的这个计划中，这个人他就觉得他自己厉害，可以，他行。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， orang yang demikian kita mau melihat tiga hal. Orang yang tidak mau melibatkan Tuhan dalam rencana. 我们要来看有3个方面，这样的人就是没有让神参与在他的计划中的这样的人。 Ini sifat orang yang mengatakan bahwa dia mampu. 这样的人他就觉得他可以，他行。 Yang pertama, dia merasa mampu secara akademis. 他就是觉得第一方面，他就是觉得他自己可以在学术方面他行。 Pintar memang sangat penting, 对，这个学术这个很重要。 tetapi segala sesuatu itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. 但是我们这个东西，我们不是像我们就是像我们想象中的那么简单。 Tidak semudah yang kita pikirkan dan sesuai dengan harapan kita. 不是像我们想象中的那样简单，就是像我们所需要的那么简单。 Dan kepintaran memang harus kita butuhkan. 那么这个聪明当然是我们很需要。 Tetapi jika orang memiliki kepintaran tanpa melibatkan Tuhan dalam hidupnya, 但是如果我们的聪明没有让神来参与的话， dan orang ini selalu memakai statistik, 然后这个人他就用这个学术， dia merancangkan segala sesuatu. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan saya akan bisa memperoleh itu. 他就是用这个，他就是用计划，他就算来算去，就是我要用这样的方法。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， memiliki kemampuan pengetahuan itu sangat penting sekali. 对我们有这样的学术，这个很重要。 Tetapi kita harus belajar bagaimana suatu bangsa yang besar yang bersatu satu bahasa pada saat itu ketika mereka ingin membangun menara Babel. 但是我们要知道，在圣经里面有写出有很大的这个国家，然后他们要建立了这个又建了这个等一下，这个巴比塔的时候， Iya.
Bagaimana manusia pada saat itu satu bahasa dan mereka mau mendirikan menara Babel sampai ke langit. 在那个时候，他们是统一的一个语言，统一的一个民族，然后他们就要把这个巴别塔建立起来。 Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian itu, mereka mau mencari nama dan mereka tidak mau diserahkan. 如果我们看在就业的时候，就是在看这些人，他们就是要找名，找他们自己有他们的这个有他们的名啊，就是有大的名。 Dan rencana mereka itu adalah jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan menggagalkan apa yang mereka rencanakan. 然后他们的计划是恶的计划，所以神就把这个计划失败做。 Tidak semua rencana itu berjalan dengan mulus sesuai dengan pikiran kita. 没有任何的计划，我们做的计划没有符合我们所要做的。 Dan pada akhirnya kesombongan yang terjadi dalam hidup kita. 然后就这个骄傲来临到我们的身上。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Bisa saja orang tidak mengandalkan Tuhan, dia bisa sukses. 可能有个人他没有让神参与在他的身上的时候，他可以成功。 Tetapi Tuhan tidak dimuliakan dalam hidup. 但是在他的生命中没有荣耀过神。 Bagian yang kedua, orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam rencana, yaitu kekayaan adalah alasan terhebat. 然后在第二个方面，就是这个财富呢，就是他唯一的一个理由。 Jadi orang yang merasa hebat, merasa kuat karena dia memiliki kekayaan, tidak perlu Tuhan, tidak perlu melibatkan Tuhan. 人呢，他就觉得他很厉害，他很骄傲，因为他有这样多的财物，他就没有让这个神来参与。 Memiliki banyak uang, wah, nggak perlu Tuhan, saya sudah bisa, mau punya ini, punya mobil, punya rumah, apapun yang saya inginkan bisa tercapai. 他有很多钱，然后他就不用这个神了，他可以买这个屋子，买这个汽车，买其他东西，他所要的东西，他可以买到。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Ini sifat orang yang memiliki kekayaan atau uang yang melimpah. 这就是人如果他有这样多的财物，丰满的财物。 Kalau kita melihat di dalam kitab Timotius, 如果我们看这个提摩太， dikatakan akar dari segala sesuatu, akar dari segala yang jahat adalah cinta uang. 如果我们看在提摩太书呢，他那边有写着，就是恶的事，就是从这个贪这个财物。 Jadi janganlah uang itu menjadikan kita itu hamba. 所以不要让这个钱、这个财物让我们变成了这个罪的奴仆。 Sehingga kita mau membuka bisnis, kita melupakan Tuhan. Saya sudah punya modal, saya sudah punya uang, gampang, enggak perlu Tuhan. 所以不要让我们等我们有钱的时候，我们要开店啊，开什么东西，我们说，哎呀，不用神来参与了。 Semuanya beres urusan pemerintahan, yang penting uang ada, licin, bisa cepat, mudah begitu saja. 这个全部都可以过了，我们有钱，全部都可以塞的，全部都可以的。 Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Inilah yang membuat orang meninggalkan Tuhan. 这个事情就是会让人远离我们，远离神。 Bukan berarti kita salah memiliki banyak uang, tidak salah. 我们有很多钱没有错， Semua orang pasti menginginkan banyak uang. 我相信全部的人他们都需要有很多钱， Tetapi jangan sampai uang itu yang kita menjadi hamba uang. 但是千万不要让这个钱呢影响了我们变成这个罪的奴仆。 Jangan sampai uang itu yang mengatur kehidupan. 不要让这个钱控制了我们， Dan hendaknya kita yang mengatur keuangan itu sendiri. 反而我们要来控制这个钱。 Dan yang ketiga, 第三， yaitu kemampuan atau kekuasaan. 就是能力和这个财力。 Merasa hebat tadi, 他觉得他很厉害， merasa memiliki jabatan yang tinggi, 他就是觉得他有很高的地位， memiliki banyak harta, uang tadi, 有很多钱，有很多财物， dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. 然后他就不相信神了。
Dalam Yeremia 31 ayat 1 dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Bahkan dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 在耶利米书第17章第5节，这里有说过，耶和华如此说：依靠人血肉的旁避，心中里欺耶和华的那人有祸了。 Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita itu sendiri. 我们千万不要靠着我们的能力， Janganlah kita mengandalkan kekuasaan kita. 不要依靠我们的这个才能， Janganlah kita mengandalkan jabatan kita, 不要依靠我们的地位， sehingga kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. 直到我们把我们忘了这个神。 Maka dikatakan terkutuklah orang yang seperti itu. 所以这里有说过，这样的人有祸了。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， jadi 3 hal ini yang membuat manusia bisa melupakan Tuhan dalam segala rencananya. 就是有这个这个3个方面，让这个人会远离神的。 Dan dalam hal ini orang seperti itu akan banyak mengalami kekacauan, bahkan kehancuran dalam hidup. 然后，如果这样的人呢，他会在他的生命中，他会遇到这个就是在他的生命就是过得不好，会很乱。 Jadi jika sudah kekacauan atau kehancuran yang kita alami, apa yang harus kita perbuat? 所以如果这个乱来到他的生命中的时候，然后他要做什么呢？ Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Jadi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini 所以今天早上的经文要提醒我们， agar kita melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita. 使到我们要让神来参与在我们每个计划、我们每个思想、我们每个的理想。 Pertanyaan, mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam rencana kita? 问题来了，为什么我们要让神来参与我们的理想、我们的思想、我们的行为呢？全部呢？ Yang pertama, mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam rencana kita? 第一，为什么我们要让神来参与在我们的计划里面呢？ Kita melihat di ayat yang ke-14. 我们来看第14节。 Saya baca buat kita, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 在雅各书第4章第14节这里说，其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。 Jadi yang pertama, karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa hidup. 第一，因为我们不知道我们有多长的生命， Siapa yang tahu 谁会知道它有多长数？ sampai kapan kita bisa hidup? 谁会知道谁在这里有谁知道他的生命会多长呢？会多久呢？ Tidak ada satu manusia pun yang bisa tahu. 没有任何人会知道。 Bisa saja 可能 kami berdua dan Pak Akun di depan ini 我和把阿坤在上面的，在台上的， saat ini berdiri di sini 这个时刻站在这里， sejam atau 2 jam atau pulang dari gereja ini tiba-tiba mendengar oh si Anu sudah meninggal. 1个小时、2个小时，或者回到家的时候啊，他有新闻说啊，有些人就是死掉了。 Jadi Alkitab ini jelas sekali mengajarkan kita bahwa hidup kita itu seperti uap air. Kalau kita masak air ya, ada uapnya itu, keluar asapnya itu ya, sebentar hilang. 所以说这个经文
很强调我们对我们说，我们的生命就好像这个一片云雾，就好像我们泡这个水的时候，它的污一段时间就不见了。 Jadi hidup kita ini singkat sekali. 所以我们的生命是短暂的。 Bahkan sering kita mendengar, baru kemarin, baru tadi saya berbicara dengan, kok dia sudah meninggal, rasanya tidak percaya. 时常我们有听见过，哎呀，我昨天还跟他谈话，但是明天他就去世了，就不见了。 Jadi kita tidak tahu sampai kapan kita masih hidup di dunia ini. 所以我们不知道我们在这个世上，世上又活到多久，我们是不知道的。 Karena umur manusia itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. 因为我们的寿命是在神的 Dan Tuhanlah yang empunya hidup kita ini. 然后神呢，我们的生命是属于神的， Termasuk mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. 包括我们所计划的某些东西，也是在神的手中的。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， walaupun kita sudah sebaik mungkin merencanakan segala sesuatu, 虽然我们已经尽力了计划了很好的这个计划， bahkan dengan tersusun rapi kita, gini, saya akan bisa. 然后计划了很整齐，要这样，要这样，要这样。 Tetapi besok apakah kita masih yakin kita masih bisa hidup? 但是是否我们知道明天我们还活着呢？ Itu rahasianya Tuhan. 这是神的秘密， Dan kita tidak tahu. 我们是不知道的。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sini dikatakan bahwa kita ini harus melibatkan Tuhan dalam rencana apapun. Kita mau buka bisnis apapun, libatkan Tuhan. Minta petunjuk daripada Tuhan. 所以这里对我们说，当我们要做什么事情的时候，我们要计划什么事情的时候，我们要让神来参与在我们所计划的这个事情。 Saya yakin percaya kalau kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. 我相信，当我们让神来参与我们所做的事的时候，我相信神不会让我们感觉到绝望或者失望。 Yang kedua, 第二方面， ayat yang ke-15, 第15节里面说， saya baca buat kita. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 雅各书第4章第15节，这里对我们说：你们只当说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。 Yang kedua, supaya kita bergantung pada kehendak Tuhan. 第二就是我们要依靠神的旨意， Supaya kita bergantung pada kehendak Tuhan. 我们要依靠神的旨意。 Karena apa yang kita rencanakan belum tentu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 因为我们所计划的，可能不符合神的旨意。 Kita merencanakan yang enak-enak, yang senang-senang, tetapi belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. 我们计划了很好、很美好的这个计划，但是这个计划呢是不符合神的旨意。成功的时候， Ketika apa yang kita inginkan kita capai, kita dapat. 当我们所要的东西我们已经得到了， Dan akhirnya kita memegahkan diri. 到最后我们就是骄傲了。 Dan akhirnya kita berkata, semua ini karena saya. 然后我们就对自己说，这个全部都是因为我， Semua karena usaha saya, kerja keras saya. 这个全部都是因为我的努力，我的能力。 Apa yang saya inginkan saya bisa capai. 我所需要的我已经得到了。 Jadi di situ dikatakan kecongkakan atau kesombongan yang menonjol pada diri kita. 所以这里就说了，常狂夸口的这个人，就是凡都是恶的。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， yakinilah 我们要相信， sekeras apapun kita bekerja, kalau Tuhan tidak memberkati pasti gagal.
你们要相信，你们有多努力的时候，如果神没有祝福你们，你们所做的是枉然的。 Tetapi sebaliknya, jika kita bekerja keras dan melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, pasti Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita dan kita akan menikmati hasilnya. 但是呢，如果我们努力的去做，然后我们让神来参与的话，我们所做的事情，我们要相信，全部都是在神的手上，然后我们所做的就是会成功的。 Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita tidak memegahkan diri, agar kita tidak itu semua karena aku dan aku. Akhirnya akunya yang besar daripada Tuhan. 所以这个经文就提醒了我们，我们不要常狂夸口，就是全部的东西都是我来做，我做的，这样的人就是不符合神所不喜悦神所不符合神所喜悦的人。 Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， biarlah akunya di bawah dan Tuhannya yang di atas. 我们要让这个我在下面，然后这个我大的我在上面， Bukan sebaliknya, akunya yang bertahta dan Tuhannya yang di bawah. 不要倒反，就是大的我在下面，小的我在上面。 Tetapi hendaklah Tuhan yang duduk di dalam tahta, kita di bawah dan berlutut di hadapan. 我们要让神在上面，然后我们在神的脚上，我们在跪着求神。 Maka orang seperti ini Tuhan pasti akan memberkati. Amin. 这样的人神都会祝福的。 Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita tidak sombong, kita tidak memegahkan diri. 所以这个经文就让我们提醒了我们不要骄傲，不要常狂夸口。 Dan apa hasil yang kita dapat? Semua itu kita bisa berkata, semua itu karena berkat Tuhan. 然后，当我们依靠神的时候，我们所得到的，我们就会夸口说，我们就会开口说，全部都是因为神。 Jadi kita tidak lagi berkata semua itu karena aku, tetapi kita berkata semua itu karena berkat. 我们就不会说这个全部都是因为我，我们就会反来说这个全部都是因为神。 Yang keempat, 第四， ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. 雅各书第4章第17节这里说：“人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。” Dan terakhir supaya kita tidak berdosa. 最后就是使到我们没有犯罪。 Kita sudah tahu, oh ini baik, ini tidak baik. 我们已经知道了这个是好的，这个是坏的。 Jika sesuatu yang baik kita tidak lakukan, padahal sebenarnya bisa kita lakukan, firman Tuhan mengatakan berdosa. 因为在经文这里对我们说，人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ada seseorang ingin mendapatkan segala sesuatu dengan rencana yang jahat dalam hatinya. 有一个人他要得到一个目标，然后他在他的计划中就是做这个恶的事。 Contoh, 比如 jika saya ingin punya ini, bagaimana saya bisa mencapainya? 比如我想要得到这个东西，我要用什么方法来得到呢？ Terus berpikir akhirnya saya harus mencuri atau membobol bank. 他一直想，然后他就想到我要偷或者我要抢劫。 Jadi rencana jahat di dalam hatinya itu untuk mengambil uang orang. 所以他恶的计划就是要得到别人的钱。 Untuk mendapat sesuatu dengan merencanakan yang jahat berarti itu tidak bisa memuliakan Tuhan. 因为想得到某些东西，然后去做恶的计划，这个是不会荣耀神的名的。 Kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. 我们已经在神的面前已经犯了罪了。 Kita melihat pejabat-pejabat. 我们看这个很高的这个pejabat. 官子，
这个冠啊，这是高高的冠，冠冕，对。Baru-baru ini kita melihat menteri ditangkap KPK. 我们看这个政府的官员，有一个政府的官员， karena korupsi. 他就是贪污， Dia tidak puas dengan gajinya. 他对他自己的这个薪水不满。 Orang seperti ini adalah orang yang ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. 这样的人，他就是贪，他所贪的就是要让他自己满足。 Orang seperti ini orang yang tidak pernah bersyukur apa yang sudah dia terima. 这样的人就是他在他的身上没有感恩的心。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Kita sungguh bersyukur. 我们非常的感谢。 Walaupun apa yang kita dapatkan, tapi kita masih bisa bersyukur di hadapan Tuhan. 虽然我们得到了这个东西，然后我们还可以在神的面前荣耀神，然后感谢神。 Janganlah kita ingin mengambil lebih haknya orang, bukan hak kita. 千万我们不要拿别人的东西，因为我们想要这个东西。 Karena Tuhan sudah mengatur segala sesuatu itu, bagian dari seseorang itu. 因为神已经安排好了这个人的需要，这个人的祝福。 Jadi kita boleh bersyukur. Jangan sampai kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. 所以我们可以感恩，千万不要让我们犯了罪。 Hendaklah perencanaan kita itu memuliakan Tuhan. 要让我们全部的计划就是要荣耀我们的神。 Jangan sampai perencanaan kita itu menyakitkan hati Tuhan. 千万不要让我们的计划伤害了神。 Dan jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. 也千万不要让我们自己犯了罪。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Biarlah keempat hal ini mengingatkan kita. 希望这个四件事 Agar 可以提 kita 醒我们， tetap melibatkan Tuhan dalam rencana kita, dalam planning kita, cita-cita kita. Maka Tuhan pasti akan memberkati kita. 使到我们可以让我们的神来参与在我们的思想、我们的理想、我们的计划中，使到我们会被神祝福。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Terima kasih Tuhan, pada saat siang hari kami bersyukur. 这个时刻，我们要感谢你，我们的主。 Biar firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami kembali. 你的话能够提醒过我们， Agar apa rencana kami Tuhan, kami harus melibatkan Tuhan dalam semuanya itu. 直到我们所计划的事情，可以我们让你来参与。 Sehingga segala sesuatu Tuhan, Engkau pasti memberkati kami. 希望我们全部的计划你可以祝福， Berkati kami, berkati jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. 祝福我们每个人，祝福每个来的弟兄姐妹们，也祝福在家里的弟兄姐妹们。 Dan biarlah dalam rencana ke depan kami, planning kami selalu melibatkan Tuhan di dalam semua itu. 直到我们所要行的、要做的计划，全部我们要让你来参与， Agar kami berjalan di dalam naungan kasih. 直到我们可以走在你的 Agar 道 kami 上， berjalan di dalam kehendak-Mu dalam hidup kami. 直到我们可以走在你的道上， Sehingga semua itu untuk kemuliaan bagi 全部都是要荣耀你的名。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Kita mau masuk ke perjamuan kudus. 我们要来领圣餐， Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing. 我们来准备我们的心， Kita mau diam sejenak. 我们要安静在神的面前， Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 我们要想神的美好在我们的生命中， Kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. 神的爱何等的伟大在我们的生命。
hingga pada saat ini kita boleh ada di tempat ini. Ini semua karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. 我们今天仍然可以站在这里，可以坐在这里，全部都是因为神的美好。 Mari kita mengoreksi isi hati kita 我们来 masing-masing 审查我们自己， agar kita layak 直到我们配 menerima perjamuan. 来接受这个圣餐。 Mari kita membuka Alkitab kita. 我们打开我们的圣经， 1 Korintus pasal yang ke-11. 哥林多前书第11章 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. 23到29节。 Saya akan membacakan buat kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kepada yang bertugas saya undang untuk membagikan. 我们邀请今天早上负责圣餐 Angkat 的， pujian salibnya, salibmu, salibmu. 我们来唱这首诗歌《十字架，十字架》。 Refnya aja. Refnya aja. Salibmu, salibmu, ulang. Salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam surga. Ayat yang pertama. Pada hati salibmu, Yesus berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kulihatkan, hingga dalam
谢你，我神。 Saat ini kami melakukan perjamuan 这 kudus. 个时刻，我们要领受圣餐， Kami mengingat kasih-Mu atas hidup kami ya 我 Tuhan. 们来纪念你对我们，你为我们舍命， Engkau mati mencurahkan darah-Mu untuk menebuskan kami dari segala dosa kami. 你的血流注，就是因为要担当我们的罪。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你主， Buat anugerah-Mu, buat keselamatan-Mu, buat keselamatan kami yang Kau berikan dalam hidup kami. 感谢你的恩惠，你的恩典。 Hingga pada saat ini 因为到这个时刻， kami melakukan perjamuan kudus. 我们可以仍然进行圣 Tuhan, 餐。 Engkau melihat setiap isi hati kami. 神啊，你看我们每个人的心， Dan biarlah Tuhan tak menolong hidup kami. 直到你仍然帮助我们， Ampuni dosa kesalahan kami, 怜悯我们每个人的罪犯过犯， agar kami layak menerima perjamuan ini. 直到我们每个人配得来接受领受你的圣餐。 Terima kasih Tuhan. 感谢你，我们的神。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿妹。 Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 主注谢了，就拨开说：“这是我的身体， Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 这是我的身体，为你们死了。 Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 你们应当如此行， Mari kita 为了纪念我。”我们一起来领受圣餐，神的。 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. 我们一起来领喝主的血。 Kita berdoa. 我们来再祷告， Terima kasih ya Tuhan 感谢你神， buat acara perjamuan kudus pada saat ini. 感谢这今天的圣餐， Dan biarlah ini boleh mengingatkan kami bahwa kami sudah hidup di dalam anugerah. 直到可以提醒我们已经活着在你的恩惠上，你的恩典上， Bahwa kami sudah diselamatkan oleh karena darah tubuhmu. 我们已经被拯救了，就是因为你的血。 Berkati kami semua. 祝福我们每个人， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名我们祷告， Amin. 阿妹。 Ya, puji Tuhan, kita sudah menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan memimpin kita dalam doa syafaat dan persembahan. Dan saya minta kita semua, ya, kita sama-sama berdoa. Ya, bukan hanya saya sebagai pemimpin untuk berdoa, tetapi kita mari bersatu hati kita berdoa untuk bangsa kita, ya, untuk Pulau Batam, terutama yang saat ini sedang menghadapi pandemi corona, dan kita tahu hampir tiap hari, ya, semakin banyak, ya, yang kena virus corona ini. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa untuk gereja kita, ya. Kita berdoa untuk umat Tuhan tempat ini dan saudara-saudara kita, ya. Biarlah semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan, untuk kesehatan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, semuanya kita doakan. Dan kita juga berdoa untuk keluarga kita sendiri, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, saat ini tidak terasa, ya Tuhan, kami sudah ada di bulan terakhir dari tahun 2020 ini, Tuhan. Tuhan, mungkin banyak orang yang mengeluh bahwa tahun ini adalah tahun krisis.
tahun yang sangat menyusahkan ya Tuhan. Tetapi firman-Mu mengajarkan kepada kami, kepada setiap yang percaya kepada Engkau, bahwa kami harus senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu. Dalam segala hal kami harus bersyukur. Bahkan kami diajarkan untuk bersukacita. Tuhan, saat ini kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhanlah pemelihara hidup kami. Tuhanlah pemilik dari hidup kami ya Tuhan. Walaupun saat ini banyak ketakutan, banyak kekhawatiran ya Tuhan, banyak kesusahan ya Tuhan, tetapi biarlah kami belajar ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur. Dan kami tidak tahu Tuhan bagaimana di tahun depan, tahun 2021 Tuhan. Apakah pandemi ini akan berakhir, kami tidak tahu Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini juga sedang menghadapi pandemi corona ini Tuhan. Tiap hari kami melihat, mendengar Tuhan, bagaimana ada pertambahan Tuhan kasus-kasus corona Tuhan. Semakin hari semakin banyak ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong bangsa kami ya Tuhan. Kau tolong Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Berikan dia hikmat Tuhan, bagaimana dia harus menangani hal ini dengan sebaiknya ya Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan, biarlah bangsa kami dapat melewati krisis ini dengan baik ya Tuhan. Ekonomi, keamanan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau tolong pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kau tolong bangsa ini Tuhan. Jangan sampai bangsa ini mengalami krisis Tuhan. Jangan sampai bangsa ini mengalami perpecahan ya Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah Pulau Batam ya Tuhan, tempat di mana saat ini kami bisa tinggal, kami melayani Engkau ya Tuhan. Engkau berkati Pulau Batam ya Tuhan. Pemerintah khususnya nanti tanggal 9 Desember Tuhan ada pemilihan. Kami mohon Kau berikan kami hikmat kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Siapa yang harus kami pilih Tuhan. Tuhan, Kau tunjukkan kepada kami ya Tuhan, biar kami bisa memilih seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa kami berdoa bagi gereja kami Tuhan. Segala rencana Tuhan, kami mau melibatkan Engkau di dalam setiap rencana ini Tuhan. Kau tolong Tuhan, khususnya di tanggal 25 Desember kami akan mengadakan ibadah Natal yang sederhana Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami nanti Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah Natal dan setiap jemaat yang hadir Engkau berkati ya Tuhan. Kami semua rencana pembangunan gedung yang baru juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kerjasama dengan Hotel King dan segala permasalahan dokumen, surat, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong, Kau selesaikan semuanya ya Tuhan, biar pembangunan gedung yang baru ini bisa segera dilaksanakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi saudara-saudari seiman kami. Kami percaya Tuhan, walaupun saat ini kami jarang bertemu, tetapi kami percaya Tuhan bahwa mereka ada di dalam tangan Tuhan. Mereka baik-baik saja ya Tuhan. Ketika mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup mereka. Tuhan, saudara kami yang sedang sakit, Tuhan juga pelihara. Tuhan, sembuhkan segala sakit penyakit mereka. Ada Pak Ambo, ada Ibu Matius, ada Pak Lipitan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Kau kuatkan mereka ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi seluruh keluarga kami, orang tua kami, papa mama kami, anak-anak kami, abang, adik kami, semuanya kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah selama pandemi ini Tuhan, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Mereka semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati hidup kami Tuhan. Kau tidak melihat jumlahnya, tetapi Kau melihat
bagaimana hati kami ketika memberikannya. Apakah kami memberikannya dengan tulus? Apakah kami memberikannya dengan sikap hati yang benar? Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu yang ada di dalam hati kami. Biarlah Engkau terima segala persembahan kami ini Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan Engkau pakai untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya undang petugas. Kita akan menjalankan kolekte dengan pujian bersyukurlah sebab Tuhan kita baik. Desember ya, sebagaimana yang sudah dari pemerintah melalui Kementerian Agama bahwa kita diizinkan ya umat Kristen untuk mengadakan ibadah maupun perayaan Natal, tetapi harus dilakukan secara sederhana ya, secara lebih singkat ya, dan harus mengikuti protokol. Makanya kita akan mengadakan ibadah Natal ya, dan akan dilakukan dengan 2 sesi ya. Jadi sesi yang pertama yaitu jam 8 pagi dan sesi yang kedua yaitu jam 10.30 pagi. Ya Bapak Ibu, tanggal 25 Desember kita ada ibadah Natal. Sesi yang pertama jam 8 pagi. Kemudian sesi yang kedua yaitu jam 10.30 pagi ya. Dan nanti kita akan membuat pendaftaran ya. Jadi bagi yang mau ikut sesi yang pertama maupun yang kedua silakan mendaftar ya. Karena kita harus membuat pembatasan tidak lebih dari 50% ya dari kapasitas gedung gereja kita. Kemudian kita juga sudah menyiapkan amplop Natal ya di warta. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan Natal ya, bisa memasukkan persembahan Natal dan nanti kita akan catat dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga yang mau memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan ya, maupun pembangunan dan sebagainya, kami khususnya jemaat yang sedang menyaksikan dari rumah silakan bisa ditransfer ya ke rekening gereja yang sudah terpampang di depan ya. Dan terima kasih untuk semua persembahan yang sudah jemaat berikan untuk gereja dan persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih, saya serahkan kepada WL. Mari saudara-saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami
kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arah hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima berkat besar daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikaruniakan kepada kita untuk menebus kita dari segala dosa kita, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan yang daripadanya melalui persekutuan Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai saat sekarang sampai Kristus datang kali yang kedua. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.